Hai hello, selamat petang, salam sejahtera, apa kabar semua? Hari ini kita mau ulas tentang satu perkara yang paling hangat dalam media sosial, dipetik daripada Malaysia Deadline, yaitu keputusan Najib bersalah, siapa sebenarnya yang tersenyum gembira. Hal ini kita mau ulas, kita mau bincang karena ramai orang menyangka, ramai orang menuding, ramai juga orang yang memberikan komen di dalam channel saya mengatakan bahwa yang paling gembira mereka katakan adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ramai orang menyangka yang paling gembira apabila Najib dipenjarakan, berjaya disabitkan kesalahan setelah 2 kali daripada Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Kali ini dalam Mahkamah Persekutuan belum diketahui lagi rayuannya. Mereka katakan adalah yang paling gembira adalah Tun Mahathir Mohamad. Sebenarnya menurut tulisan di Malaysia Deadline ini, bukan Tun Mahathir yang paling gembira, bukan Tun Mahathir yang paling happy, bukan Tun Mahathir yang paling mendapat manfaat daripada keputusan bersalah Najib Tun Razak tersebut. Tapi siapa? Ini jawaban dia. Menurut berita ini atau tulisan daripada pengarangnya, keputusan Najib siapa yang paling tersenyum? Mahkamah Rayuan mengekalkan hukuman Mahkamah Tinggi terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Suami Datin Sri Rosmah Mansur membuatkan ada segolongan manusia yang sedang tersenyum. Ada segolongan manusia yang sedang tersenyum. Sama ada mereka secara terang-terangan tersenyum gembira atau tidak, kita tidak tahu. Ramai orang cakap Tun Mahathir adalah paling gembira. Itu mungkin secara terang-terangan. Ialah Tun Mahathir itu kan seteru kepada Najib Tun Razak. Jadi mungkin kelihatan di sana secara ketara atau secara terang-terangan Tun M adalah orang yang gembira. Tetapi bak kata pepatah, yang paling bahaya bukanlah yang kelihatan, tetapi yang tersembunyi, atau dengan kata lain musuh dalam selimut, atau dengan kata lain orang yang terselindung di belakang secara tersembunyi. Mungkin itulah yang paling tersenyum. Kita sambung lagi. Ramai mungkin menuding ke arah bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Namun bukan itu sebenarnya manusia yang ceria ketika ini. Tidak lain dan tidak bukan, menurut penulis ini, yang paling gembira sebenarnya adalah kumpulan yang sedang ceria dan tersenyum riang pastinya. Perdana Menteri ketika ini Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga bekas Perdana Menteri sebelum ini yaitu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Kekuatan pencabar mereka mulai melemah dengan keputusan mahkamah tadi, yaitu keputusan mahkamah menjatuhkan hukuman, mengekalkan hukuman terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi ini sesuatu yang mengejutkan kita. Kenapa penulis ini menyatakan bahwa yang paling gembira bukan Tun M, yang selalu dituding Tun M, tapi sebenarnya menurut penulis yang paling gembira adalah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Kenapa? Ulasannya karena pencabar utama Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob dan Muhyiddin Yassin pada ketika ini adalah Najib Tun Razak. Karena menurut Lim Kit Siang, sekiranya Najib menang di dalam rayuan ini, ada harapan Najib akan dicalonkan sekali lagi peluang untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-10 menggantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Konsep yang diamalkan UMNO adalah dengan cara parti menguasai kerajaan, dan apa yang menjadi permasalahan dalam pentadbiran Ismail Sabri Yaakob ialah untuk mengurangkan halangan berkepentingan dalam cabaran lawan dalam partinya yakni UMNO itu sendiri. Keputusan Mahkamah Rayuan banyak melegakan Ismail Bapa Dafi untuk mengikat taring lawannya yang memang mengganggu keputusan pentadbirannya. Peluang Ismail kian cerah untuk menguasai parti UMNO sekaligus berjaya untuk membuat sebarang keputusan sekiranya dia berjaya menguasai UMNO. Ini ulasan dia. Hal tersebut membuatkan beliau, yaitu Ismail Sabri, lega lagi apabila dikatakan Najib berkemungkinan tidak dapat bertanding pada pilihan raya umum PRU akan datang berikutan keputusan mahkamah yang tidak menyebelahinya. Ada dua isu di sini. Isu yang pertama adalah daripada UMNO sendiri. Apa yang berlaku di UMNO, yaitu tentang pemilihan UMNO yang akan diadakan pada bila-bila masa, pembubaran UMNO pada bila-bila masa mesyuarat agungnya untuk memilih kepimpinan baru di dalam UMNO. Jadi ada cerita di sana, yaitu
Kalau Najib masuk dalam penjara dalam masa sekiranya beliau kalah, tewas lagi di Mahkamah Persekutuan, bermaksud Ismail Sabri Yaakob sudah kehilangan satu lagi pencabar paling besar. Jadi peluang Ismail Sabri Yaakob untuk menguasai UMNO, menjadi presiden kepada UMNO semakin besar dan terjamin. Selain daripada itu, yang menggembirakan Ismail Sabri Yaakob adalah berita tentang besar kemungkinan, 90% kemungkinan Datuk Seri Najib Tun Razak tidak layak dicalonkan bertanding PRU ke-15 nanti. Dengan ini bermaksud peluang Najib 100% tertutup untuk menjadi Perdana Menteri. Karena untuk menjadi Perdana Menteri beliau wajib sebagai ahli parlimen. Kalau mau jadi menteri, dia boleh jadi senator. Tidak perlu ada kerusi, dia boleh jadi senator. Tetapi mau menjadi Perdana Menteri wajib memiliki satu kerusi parlimen. Jadi kalau Najib tidak layak lagi dicalonkan dalam pilihan raya akan datang, ini satu berita baik membuatkan Ismail Sabri Yaakob tersenyum riang. Selain daripada itu, ini juga membuka peluang kepada Din Pago merujuk kepada Muhyiddin Yassin yang melihat peluang untuk mendominasi minda rakyat sebagai hero baru. Pesaing perlu dilemahkan dan misi itu berjaya. Dengan ini, Muhyiddin Yassin akan menyusun agenda seterusnya untuk menjelmakan dirinya selaku harapan baru rakyat Malaysia. Perkara ini tanpa disedari akan membuatkan rakyat mampu terkesima dengan kehadiran Din Pago sebagai alternatif menggantikan Najib. Selepas Najib, siri seterusnya akan menyaksikan beberapa pemimpin UMNO yang akan berhadapan dengan isu SRC serta menerima duit dari Najib sebelum ini. Pastinya siapa lagi kalau bukan Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO akan dicabar untuk jawatan presiden dan oleh Ismail Sabri Yaakob nanti. Kita belum tahu lagi dua perkara. Perkara pertama, bilakah pilihan raya, kita belum tahu. Semuanya ada di tangan Ismail Sabri Yaakob. Penentuan tarikh pilihan raya adalah di tangan Ismail Sabri Yaakob. Bermaksud peluang Najib untuk dicalonkan sebenarnya berada di tangan Ismail Sabri Yaakob 100%. Kalau Ismail Sabri Yaakob membubarkan parlimen untuk PRU 15 pada waktu Najib tidak layak, bermaksud pesaing Ismail Sabri hilang sudah satu orang. Dan kemungkinan ini boleh berlaku apabila big boss mereka telah tertuduh dan menjadi lemah dengan sabitan kesalahan. Walau apapun yang berlaku, pastinya keadaan UMNO semakin kucar-kacir dengan serangan daripada pelbagai sudut, baik dalam maupun luar UMNO itu sendiri. Selepas sebutan kes dari Mahkamah Rayuan, ini membuktikan bahwa perang baru sahaja bermula. Nantikan untuk aksi yang menarik seterusnya. Perang baru bermula. Perang di mana? Perang di UMNO sendiri. Perang antara psikologi antara Muhyiddin, Ismail Sabri Yaakob, Najib Tun Razak, dan pastinya melibatkan juga Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang dan juga blok bebas atau blok yang berkecuali seperti Barisan dan juga Pejuang. Jadi seperti di dalam tulisan ini, kita nantikan aksi yang seterusnya, siapa yang akan terkena. Keputusannya, soalan sekali lagi, keputusan Najib bersalah, siapa sebenarnya yang happy dan tersenyum. Sekian dulu ulasan untuk petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan share video ini untuk semua orang tahu kebenaran di atas kebenaran. Kita jumpa lagi. Bye-bye.